Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di dalam bulan ini, di dalam majlis-majlis yang baik, pada waktu yang baik dan juga waktu duha, waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki. Salawat dan salam ke atas sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, dan juga kepada ahlul bait, keluarganya baginda Rasulullah, dan juga kepada para sahabatnya, dan wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada setiap seseorang, setiap orang alim dan pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berpegang teguh dengan agamanya daripada waktu Rasulullah sehinggalah ke akhir zaman. Wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di antara mereka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam majlis yang mulia ini yang saya hormati Profesor Emeritus Datuk Dr. Amir bin Awang sebagai ahli lembaga kaunselor, segan saya duduk di hadapan seorang yang sangat mulia dan dihormati. Kan, saya biasa-biasa saja. Yang saya muliakan juga Ustaz Syahrul Azam bin Nur Zeli, Ketua Cawangan Pembangunan Syahsiah Tabung Haji, dan kesemua warga tabung haji sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih bulan Maulidur Rasul ke? Masih Masih lagi, tinggal beberapa hari. Tinggal sehari lagi. Kan? Bulan Rabiul Awal. Kan, seperti yang kita sebut pada awal penjelasan kita tadi. Bulan Rabiul Awal ini, dia special, dia bukan macam bulan lain. Special dia lain macam. Cara Allah Subhanahu wa taala menyediakan ataupun menyajikan bulan ini untuk umat dia di dalam pelbagai cita rasa, di dalam pelbagai cara, kesemua mereka menzahirkan ataupun menyambut hari yang agung ini di atas mengikut cita rasa masing-masing tersendiri, selagi mana mengikut panduan syariat. Selagi mana mengikut panduan syariat. Kalau kita lihat pada bulan-bulan yang lain, di dalam bulan tabung haji, bulan haji, kan? Kalau kita tengok pada bulan haji, ada amalan-amalan tertentu Allah siapkan. Mula daripada 1 Zulhijjah, belum 1 Zulhijjah lagi, Zulkaidah lagi masuk, terus dah boleh mula niat, sudah boleh mula niat haji, kan? Dan sebagainya. Daripada Zulkaidah dah boleh Syawal lagi, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dah boleh niat jatuh ihram lagi. Tetapi ialah biasa orang tak buatlah sampai dekat-dekat dengan waktu haji. Zulhijjah datang, masuk awal Zulhijjah daripada 1 sampai 9. Atau kalau nak panggil, dia panggil 10 awal Zulhijjah. Wal ashri wa layalin ashr. Wal fajri wa layalin ashr. Itu dalam Al-Quran suratul Fajr. Menjelaskan tentang kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah. Dan juga banyak juga ulama mengatakan itu 10 awal Muharram. Dua-dua kuat perbahasan mereka. Berpuasa dan juga amalan-amalan tertentu, perbanyakkan zikir la ilaha illallah kalau pada bulan Zulhijjah yang 10 itu, dan juga kemuliaan malam-malam tersebut, khususnya lagi pada hari Arafah. Tiada hari di dalam setahun yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari Arafah. Allah jadikan di dalamnya berpuasa, Allah jadikan di dalamnya pengampunan dosa, Allah galakkan tentang amalan-amalan tertentu. Masuk 10 Zulhijjah, hari raya haji. Hari raya haji sebenarnya dia lebih agung daripada hari raya puasa. Cuma kita kat Malaysia kita lain sikit. Kenapa? Boleh jadi kerana kita ikut cara ulama Mekah. Ulama Mekah ni macam mana? Kerana kita ni dekat tanah Melayu, pada ratusan tahun yang lepas banyak ulama kita belajar dari Mekah. Antara amalan orang Mekah, mereka sambut hari raya Aidul Fitr.
hari raya Idul Adha mereka tak sambut kerana mereka lakukan haji. Jadi kitalah konon-kononnya ikut orang Mekah. Kita ikut orang Mekah, jadi kita sambut 10 Zulhijjah. Kita punya hari raya Idul Fitr jauh lebih meriah daripada Idul Adha. Itu alasan kita. Kemudian ada hari tasyrik dan sebagainya. Kemudian masuk bulan lain, masuk Muharram, ada 10 awal Muharram. 9 ada puasa Tasu'a, 10 ada puasa Ashura. Kemudian masuk bulan Safar, kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sebelum Zulhijjah, Zulqa'dah itu Syawal, ada puasa, ada solat hari raya, ada galakkan jumpa orang. Sebelum itu Ramadan, jangan cakap berapa banyak jenis amalan yang Allah galakkan. Sebelum itu Sya'ban, berbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nisfu Sya'ban puasa. Kemudian sebelum tu Rajab, daripada awal malam Rajab saja sudah Allah mustajabkan doa. Pelbagai bulan ni semua dia ada amalan-amalan tertentu yang Allah tetapkan, sama ada dari segi wajib ataupun dari segi sunat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Rabiul Awal, masuklah peristiwa yang paling penting di dalam sejarah alam, iaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama kita dari dulu kerja keras untuk menasihati para pemimpin, jadikan 12 Rabiul Awal ini cuti am. Cuti am bukan untuk bercuti, tapi cuti am untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhir-akhir ni kita sebagai pendakwa kita dapat lihat banyak pergerakan, perbezaan yang berlaku akhir-akhir ni. Banyak kesedaran bahawasanya 12 Rabiul Awal tidak berlalu begitu sahaja. Masyarakat memang sekarang ini ramai, khususnya yang muda, itu yang seronok lagi tu. Lebih-lebih lagi yang muda, dia pastikan 12 Rabiul Awal itu dia ada majlis-majlis tertentu yang dia hadir, tidak akan pergi begitu sahaja. Dia betul-betul nak sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Kenapa pula tarikh yang paling penting di dalam sejarah dunia bagi umat manusia, bahkan bagi malaikat dan segala ciptaan, kenapa pula pada 12 Rabiul Awal ini tak ada pula Allah Subhanahu wa taala wajibkan ataupun sunatkan satu cara amalan tertentu untuk kita lakukan? Tak pernah kita tanya diri sendiri ke? Dia punya hikmah dia. Dia ada hikmah, dia ada sebab. Di dalam syariat ni dia ada dua perkara, ada sebab dan juga hikmah. Sebab ni biasanya illah, dia datang daripada syarak yang menjelaskan ini sebabnya. Tetapi kemungkinan dekat sini kita tak jumpa sebab, kita jadi hikmah. Hikmah dia apa? Hikmah ni maknanya daripada pemahaman ulama, dia pelajari satu situasi ni, kemudian dia datangkan hikmah. Apakah pengajaran? Pengajaran daripada perkara tersebut adalah kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan cara untuk menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cara masing-masing, dalam cara tersendiri. Sama ada beramai-ramai ataupun bersendirian. Ini satu perkara yang penting. Jadi siapa nak sambut-sambut, dia atas dasar mahabbah, tak ada paksaan, tak ada kewajipan. Kita tengok sambutan, masya-Allah, bukan main. Sambutan bukan main, maknanya manusia masyarakat Islam benar-benar mereka cintakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak sambut tu bukan mereka tak cinta, cuma mereka kemungkinan belum tahu macam mana nak zahirkan. Mereka belum bercampur dengan orang yang menzahirkan dan sebagainya. Kalau mereka ada sahabat-sahabat dan kawan-kawan grup-grup tertentu yang join untuk menzahirkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW, pasti mereka lakukan. Pasti mereka lakukan. Ini satu perkara yang kita kena fahami baik-baik. Maknanya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini cinta. Itu cerita mahabbah. Nak cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah. Kan di dalam dunia ini bagaimana kita sebagai pendakwah, dan saya percaya juga setiap ahli anggota tabung haji juga merupakan sebagai seorang pendakwah.
Kan, dengan cerita yang Ustaz ceritakan tadi, bagaimana pembangunan syakhsiah dengan iman, ihsan, Islam dan sebagainya. Itu semua elemen dakwah. Kan? Kita sebagai pendakwah, bagaimana kita nak lakukan dengan cara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggembirakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elemen mahabbah sangat penting. Kan, di dalam dakwah banyak saya bincang dengan sahabat saya Ustaz Khairul Anwar. Kita memang betul di sini banyak orang yang lakukan benda betul, benda salah, benda betul, benda salah. Tapi tak adalah kita nak pergi tegur semua benda yang salah. Biar orang lakukan atas dasar mahabbah. Ada kekurangan. Memang ada kekurangan, sejak bila manusia sempurna belaka? Tak perlu kita lihat pada orang lain, tak perlu kita lihat pejabat lain, kita tengok diri sendiri. Berapa banyak tidak kesempurnaan ada pada diri kita, dan begitulah Allah ciptakan kita sebenarnya. Yang kita nak adalah dengan kita kontang-kanting ini, dengan kita cacat cela ini, kita tetap nak tunjukkan kita ini sama-sama mencintakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Itu yang dikatakan oleh satu orang alim. Dia kata, siru ilallahi urjan wa makasir. Pergilah kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan urjan, cacat, wa makasir, patah. Dalam keadaan cacat, patah-patah ni, pergilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia begitu. Kalau nak tunggu sempurna bila? Tak ada sempurna, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita zahirkan mahabbah. Di dalam kita berdakwah, kita mahabbah. Kan, jangan kita dalam berdakwah kita mengecewakan orang dan sebagainya. Di dalam dakwah ini semua atas dasar mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita zahirkan mahabbah, selamat majlis sambutan Maulidur Rasul, ini semua. Ada kewajipan tak ada? Ada ini semua tak ada. Ini semua atas dasar mahabbah, cinta umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu perkara yang ajaib. Tak perlu ada kewajipan, tapi satu dunia sambut serentak. Kan, kecuali yang terkecualilah. Itu tak payah sebut. Tetapi dari segi umum, masyarakat Islam sedunia akan menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ada kelahiran anak-anak kita ke apa ke, mana-mana cucu ke, pun kita buat marhaban. Marhaban tu berdiri tu kenapa? Kan, kadang-kadang kita pernah fikir tak kenapa kita marhaban tu sebenarnya? Kenapa kita berdiri bila waktu marhaban? Dan kita cakap kita marhaban. Kenapa kita berdiri? Di dalam kitab sirah ataupun kitab maulid yang dikarang oleh para ulama, daripada Imam Al-Barzanjinya, daripada Imam Al-Daibainya, daripada Imam Al-Andalusi, Syaraful Anam. Ini antara maulid yang paling awal di alam Melayu yang kita semua tak pernah dengar. Siapa yang belajar sejarah tu dia dengar lah. Kitab yang paling awal dekat alam Melayu apa? Syaraful Anam. Oh, itu seronok maulid tu. Itu sekali duduk dia baca maulid saja 3 jam. Boleh tahan. Kalau faham tahan lah. Kalau tak faham, dah lah bahasa Arab kan. Lepas tu kita pula tak faham, duduk apa baca. Memang pening. Tetapi ini kita punya peredaran, perubahan maulid yang famous akhir-akhir pada zaman zaman kita atau sebelum kita sedikit ni. Dalam yang lepas adalah Barzanji. Yang famous adalah apa? Barzanji. Kenapa kita berdiri? Baca. Lepas tu ada satu pot, berdiri. Kenapa? Itu sebenarnya di dalam, kalau kita faham, kita baca maulid tersebut, dia berdiri, dia di tengah kisahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada waktu bapa dia berjumpa dengan ibu dia, macam mana takdir Allah, bagaimana hal keadaan ibu bapanya yang mana mereka itu ahli syurga. Kena faham baik-baik. Ibu bapa Rasulullah SAW adalah ahli syurga. Jangan ada yang banyak maklumat yang pelik, yang tersebar luas tanpa ada kekangan mengatakan ibu bapa Rasulullah dekat tempat lain.
Kita nak sebut apa? Apa selain daripada syurga? Saya tak nak sebut, faham-fahamlah. Kita tak berani nak sebut. Tetapi padahal di dalam kitab Maulid dijelaskan bagaimana hal keadaan ibu bapa Rasulullah, bagaimana ibunya Rasulullah SAW, Aminah, mimpi Rasulullah, mimpi para anbiya. Di dalam 9 tahun mengandung, 9 kali mimpi para anbiya. Yang pertama mimpi Nabi Adam, yang kedua mimpi Nabi Idris, yang ketiga mimpi Nabi Nuh, yang keempat mimpi Nabi Ibrahim, yang kelima mimpi Nabi Ismail, yang bulan ke-6 mimpi Nabi Daud, bulan ke-7 mimpi Nabi Sulaiman, bulan ke-8 mimpi Nabi Musa, bulan ke-9 mimpi Nabi Isa. 9 bulan, 9 kali mimpi. Setiap kali mimpi Nabi tersebut berpesan, sesungguhnya engkau akan memberi kelahiran kepada satu orang, Sayyidul Mursalin, pemimpin atau ketua segala Rasul, wa khataman nabiyyin, penutup segala Nabi. Dan apabila engkau lahirkan dia, namakan dia siapa? Muhammad. Ini macam ibu. Mimpi 9 kali mimpi Nabi. Ini ahli syurga ke bukan ahli syurga? Ini ahli syurga ataupun bukan? Pasti ahli syurga. Macam mana nama dia pun Aminah. Kita pun kalau ada anak, kita namakan Aminah. Kan? Jangan katakan anak, nama sultanah kita pun Aminah. Ini nama mulia. Kalau bukan ahli syurga, buat apa kita namakan sebagai nama tersebut? Nama bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Apa dia? Abdullah. Abdullah nama ahli syurga ke nama ahli bukan syurga? Nama sendiri dah menunjukkan dia ahli syurga. Kemudian bagaimana ibu bapa Rasulullah SAW dan keturunan sampailah ke Nabi Adam. Seperti mana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Daripada Nabi Adam sampailah kepada Abdullah. Ruh Rasulullah SAW berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kesemuanya adalah di dalam golongan-golongan orang yang bersujud kepada Allah. Itu nas Al-Quran. Datang satu orang kata, ibu bapa Rasulullah tak masuk syurga. Siapa yang betul? Mesti ada satu saja yang betul kalau bercanggah. Yang kita tahu Al-Quran yang betul. Baginda Rasulullah SAW katakan, Fa'ana khiyarum min khiyarin. Aku ini adalah daripada golongan terbaik. Allah pilih. Yang terbaik itu daripada yang terbaik. Yang terbaik daripada yang terbaik. Terbaik masuk syurga atau selainnya? Masuk syurga. Ini di dalam kitab Maulid dia ada sebut banyak semua ni. Kan? Bagaimana hal keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada mimpinya Aminah, bagaimana dia lahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ibunya Rasulullah tak pernah khawatir sekalipun sesuatu kejahatan boleh terjadi, kejahatan yang jenis besar lah, satu kecelaan yang besar boleh terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Dia tak pernah takut. Dia tak pernah takut. Sampailah dia cerita ibu bapa Rasulullah SAW. Ini fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Ini penting ni. Kan? Kerana apabila satu orang tak belajar pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia senang terpengaruh. Oh, ibu bapa Rasulullah bukan dalam syurga. Senang terpengaruh. Ya, ini satu benda yang kita kena fahami dengan baik-baik. Kemudian cerita bagaimana hal kejadian, cerita-cerita tentang Ar-Rahban, para ahlul kitab daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Macam mana dia orang menunggu kedatangan baginda Rasulullah. Macam mana Khadijah belajar dengan Warakah bin Naufal dan sebagainya. Sampailah datang waktu kelahiran. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai-ramai berdiri. Itu yang kita berdiri tu. Itu yang kita berdiri.
kita menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita marhaban, marhaban. Marhaban apa makna dia? Vanakkam, vanakkam. Welcome, welcome. Betul? Semua dah ngantuk pukul 11.30. Yang saya naikkan sikit pitch. Kasih fresh sekejap kan. Kita ubah-ubah sikit. Welcome, welcome. Marhaban, marhaban ya Rasulullah. Marhaban ya Jaddal Husain. Marhaban ya Qurrata Aini. Kita sambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita tak nak berdiri? Mestilah kita berdiri, sedangkan satu alam, satu dunia. Tahu tak apabila Rasulullah SAW dilahirkan, satu dunia menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW dengan jinnya, dengan malaikatnya, dengan burung-burung, dengan batu-batanya, dengan arwah para malaikat, dengan arwah salihinnya. Bagaimana Rasulullah dilahirkan? Itu ibu Rasulullah nak lahirkan mak bidan. Mak bidan tak ada. Kenapa? Mak bidan ialah dia datang kalau dah ada standby, sakit-sakit, ada bunyi sikit, okey dia datang. Kalau tak ada sakit, maknanya belum masa lahir. Dia datang. Takkan dia nak duduk melekat dekat Aminah berpanjangan? Jadi duduk kat rumah dia, ada keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba Aminah nak lahirkan. Tak ada mak bidan kat sebelah. Allah hantar Maryam. Allah hantar Asiah. Duduk dengan Aminah untuk melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sirah pun menyebutkan sesungguhnya datang bersamanya wa'adad min huril ain, banyak bidadari yang syurga temankan Aminah pasal dia seorang. Waktu tu dia seorang, Allah nak berikan dia ketenangan, Allah datangkan dia Asia, Maryam, datangkan dia jamaah min huril ain, bidadari temankan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu baginda lahir, apa jadi? Sewaktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, patung di sekeliling Kaabah semua jatuh. Semua jatuh. Orang kafir semua terkejut. Kemudian apabila Rasulullah SAW lahir, tembok kerajaan Farsi, tembok dia punya tebal 15 zira', 15 apa ini zira'? Hasta. Kan? Hasta ni pun perbezaan di antara ulama. Kalau kita mazhab Syafi'i, hasta kita sampai ke siku. Daripada ujung jari sampai ke siku. Kalau mazhab Hanafi daripada jari sampai ke lengan. Sebab itu kita tengok perbezaan di antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i, dia pakai serban, ekor dia tidak melebihi satu hasta. Hasta mazhab Syafi'i macam ni. Kan? Jadi kita tengok ekor kita tak berapa panjang. Kalau pergi tengok orang-orang Afghanistan, Pakistan, ekor dia orang macam mana? Panjang. Kerana hasta dia orang macam ni. Kan? Jadi nampak dekat situ. 15 hasta tebal tembok dia. Kita katakanlah kita pakai hasta mazhab Syafi'i. Cincai punya kira. Kan? 15 hasta tebal tau, bukan tinggi. Apa? Tebal itu berapa tebal tu? 15 kaki. Itu tebal. Kira cincai 5 meter lah. Kira cincai. Kalau nak kira betul-betul, nanti awak buka buku sejarah awak kira sendiri. Kan? Tebal 5 meter itu dengan kelahir. Diorang, kenapa dia bina tebal tembok macam tu? Dia kata kita akan bina satu kerajaan yang tak akan binasa selama-lamanya. Itu kerajaan Farsi kata. Lahir baginda Rasulullah SAW. Apa jadi? Retak tembok dia. Retak temboknya dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nur yang sangat kuat. Di dalam kerajaan Farsi ada 14 balkoni dia. Balkoni jatuh, runtuh. Bintang, ada satu bintang special keluar. Laut, Buhaira Sawah. Bukan laut, Buhaira is lake. Tasik, tapi tasik besar punya. Sawah pun susurut tiba-tiba. Dan ini semua perkara yang terjadi pada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sudah dituliskan, sudah ada di dalam Injil dan juga Taurah. Jadi mereka senang menunggu bila terjadi perkara ini. Bila terjadi, mereka tahu ini sudah kelahiran Nabi akhir zaman.
Itu yang terkejar-kejar, Farsi hantar tukang telik dia pergi cek kat Mekah betul ke. Kerajaan Rom pun terkejar-kejar, pergi cek kat Mekah betul ke dah dilahirkan. Kerana raja-raja waktu dulu, mereka bukan hanya raja tetapi mereka berilmu. Mereka berilmu. Sebab tu mereka punya kerajaan boleh tahan lama, ratusan tahun, ribuan tahun. Walaupun mereka zalim tetapi mereka apa? Berilmu. Boleh tahan lama, tak ada masalah. Lahir baginda Rasulullah SAW terjadi semua perkara tersebut. Yang mana keluar baginda Rasulullah SAW sebelum waktu subuh di dalam 1 jam hingga 1 jam setengah. Itu yang kita lihat sebahagian golongan daripada golongan Islam, mereka sambut Maulidur Rasul sebelum subuh 1 jam setengah, 1 jam sebelum subuh mereka buat maulid. Kita buat maulid perarakan pagi kan? Dia orang sebelum subuh dah mula. Antaranya golongan India, Malebari, Muslim. Mungkin kita ada kawan-kawan Malebari kan India. Dia orang punya maulid sebelum subuh. Satu Malaysia. Kita nak cari je mana tempat dia orang. Tapi kalau dapat kenal satu, nanti dapatlah tahu. Rupanya satu Malaysia dia orang sambut sebelum subuh. 1 jam setengah, 1 jam sebelum subuh. Subuh sambut. Dia nak tepat waktu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pada waktu baginda Rasulullah lahir tu dia orang tengah sibuk di dalam majlis. Begitu. Jadi ini kelahiran baginda Rasulullah SAW satu peristiwa agung. Bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan, keluar daripada rahim ibunya tak ada tali pusat. Kering. Kering. Boleh satu bayi keluar kering. Ada satu doktor kat sini. Ada siapa-siapa doktor kat sini? Kan? Tak payah doktor lah. Siapa-siapa pun boleh tahu. Boleh masuk akal bayi keluar kering. Boleh keluar kering. Tak ada pelincir. Rasulullah SAW boleh. Tak ada tali pusat. Khasiat dari mana? Direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada tali pusat. Makhtunan, siap khatan. Makhulan, tak cukup siap khatan, siap celak. Wahai kakak-kakak sekalian, tak payah nak bercelak lagi. Lahir terus dah siap celak. Siap celak. Baginda Rasulullah SAW keluar. Bayi biasa kalau keluar buat apa? Nangis. Baginda Rasulullah buat apa? Bersin. Acum. Alhamdulillah. Sebut apa? Buatlah suara baby. Alhamdulillah. Cute kan? Kan? Dalam keadaan sujud, keluar daripada rahim ibunya dalam keadaan sujud. Jari dia menunjuk ke langit, menyaksikan satu sahaja Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam As-Suyuti mengatakan antara di dalam dunia ni ada 14 bayi yang berkata-kata sewaktu di dalam buayan. Dan salah satu daripada 14 adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia belajar bercakap umur 6 bulan, umur 8 bulan dah cakap lancar. Ini ajaib. Ini satu manusia ajaib. Dia membesar di dalam sehari seperti bayi membesar di dalam sebulan. Umur 4 tahun dah boleh mengembala kambing. Rasulullah SAW, orang yang berakal, cepat membesar. Ini normal ke tak normal? Ini tak normal. Ini ajaib, khusus dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para sahabat dan orang Arab Quraisy, walaupun mereka kafir, mereka tahu sebenar-benarnya Muhammad ini bukan manusia biasa. Daripada kecil sampai umur baginda Rasulullah 40, sanjung sampai umur 40. Tiba-tiba dia orang dah start tak setuju pasal Rasulullah dah start ajak orang kepada Islam. Kenapa tak setuju? Pasal lawan nafsu. Kenapa lawan nafsu? Yalah, kalau ada Nabi, takkan orang nak ikut aku? Mesti orang ikut Nabi. Jadi dia punya kuasa tergugat. Jadi dia kata apa? Startlah lontarkan Nabi-Nabi dengan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Jadi ketua-ketua Quraisy susah. Mereka nak beriman kepada Rasulullah pasal tergugat perniagaan mereka, kuasa mereka. Tapi daripada kecil, diorang didik anak diorang, ini Muhammad ini manusia benar. Jadi bila Rasulullah SAW jadi satu orang Nabi, anak-anak pun tanya, wahai bapa aku, mana satu ni? Dulu kau cakap Muhammad betul.
Sekarang kau cakap Muhammad salah. Yang mana yang betul? Yang dulu ke yang sekarang? Kalau kau cakap dulu betul, maknanya sekarang kau bohong. Kalau kau cakap dulu betul, maknanya sekarang kau bohong. Macam mana? Kau dengar je lah cakap mau apa. Engkau dengar je lah cakap aku. Tapi tak masuk akal, betul tak? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan tersebut. Kemudian bagaimana baginda diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang daripada Taif dalam keadaan miskin, tak ada susu di dalam badannya, padahal dia baru lahirkan anak. Dia baru lahirkan anak beberapa hari, tak keluar susu. Kenapa? Kemiskinan, lapar, tak ada zat makanan. Dia suap-suap anak dia, tak ada susu. Suap-suap tak ada susu. Tapi ini manusia hati mulia, Halimatus Sa'diyah. Dia datang juga ke Mekah. Dia tahu semua anak-anak Quraisy yang kaya-kaya semua dah habis. Hati dia mulia. Dia nak didik, dia nak jaga ikhlas kerana Allah. Datang kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sebelum itu sudah dengar hatifan minas sama, sudah dengar pesanan daripada langit. Apa dia? Jangan bagi budak ni pada siapa-siapa melainkan nama dia Halimah daripada kaum Bani Sa'ad, iaitu Halimatus Sa'diyah. Dia dah tahu. Datang Halimah minta, adakah bayi yang boleh kami ambil sebagai anak angkat nak menyusukan? Dia kata, siapa nak Masmuki wa ma arabuki. Apa nama engkau? Dari kaum Arab mana engkau? Dia kata, aku Halimah Sa'diyah. Bakhin. Dia kata, tahniah. Engkau nak ke bela satu orang bayi, anak yatim, mak bapak tak ada, miskin. Aku pun miskin. Abdul Muttalib kata, aku pun miskin. Yang tak mampu bayar engkau apa-apa, engkau nak ke? Tapi kalau engkau jaga budak ni, insya-Allah Allah kasih engkau rahmat dan berkat. Ini berkat. Ini keberkatan yang kita cari. Bukan banyak tetapi berkat, barakah. Kena ke? Dia kata, dibincang dengan suami dia. Suami dia kata, mudah-mudahan Allah bagi kita berkat. Dia kata, lepas tu dia cakap dengan Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, boleh tak engkau bagi aku izin untuk lihat bayi tersebut? Dia kata, boleh. Engkau pergi rumah sini. Engkau bagi tahu dia Abdul Muttalib yang hantar engkau. Pergi ke rumah Aminah. Ketuk pintu. Dia kata, Abdul Muttalib hantar kami untuk mencari satu orang bayi yang kami boleh membesarkan. Mudah-mudahan Allah berkati kami. Dia kata, mudah-mudahan Allah berkati kami, nak bagi signal supaya yakni kami datang nak jaga anak ni bukan kerana duit. Terus dia bagi tahu awal-awal. Jadi Aminah dengan tak ada hesitationnya, dia pun bagi. Dia kata nak tengok. Dia ambil Rasulullah SAW. Rasulullah waktu itu dibalut dengan kain sutera hijau. Di bawah sutera hijau ada cotton warna putih. Angkat. Rasulullah buka saja mata. Halimatus Sa'diyah kata, dia nampak nur terpancar daripada mata Rasulullah SAW menembusi langit. Suami dia kata, kan aku dah kata, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dia sebenarnya kena habis ni, tapi belum habis. Habis macam mana? Nak makan ke nak story? Story ya. Tambah 5 minit boleh Ustaz Amirul? 5 minit boleh? Boleh ya, tambah 5 minit. Apabila ni nak cerita ni, kenapa kita sambut Maulid? What is the significance of Maulid? Apakah begitu pentingnya Maulid? Kenapa? Sebut Maulid. Orang cakap Maulid. Kita pun tak belajar apa itu Maulid. Ini yang kita nak ceritakan. Kenapa kita sambut Maulid? Kenapa kelahiran baginda Rasulullah tu sangat penting? Ini cerita-cerita dia. Rasulullah SAW diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Antara adat orang Arab, kalau dia ambil bayi tersebut, Arab dengan Mekah ni Masya Allah, sebelum Islam lagi, dengan dalam keadaan paling jahil pun, Mekah tanah haram dihormati. Jangan berperang, jangan buat apa-apa kat sana. Letak-letak patung pun letaklah, tapi jangan pecah, jangan kacau Kaabah. Jangan halang mana-mana orang Arab nak datang buat haji. Tak boleh. Siapa nak buat tawaf, nak buat haji, ini rumah Allah. Dia orang tahu dari dulu, ini tradisi orang Arab.
Sejahil-jahil mereka pun, itulah mereka pelihara. Apabila datang, antara adat diorang kalau datang Mekah mesti tawaf, sebelum balik pun mesti tawaf. Sebelum balik Halimatus Sa'diyah ambil Rasulullah tawaf. Di tengah tawaf dia dengar batu-bata, pohon-pohon mengatakan assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa ya khataman nabiyyin. Dia dengar. Kemudian dia tengah tawaf. Lepas tu dia nak ambil Rasulullah. Dekat Kaabah ada apa? Kita suka cium Hajarul Aswad. Dia nak ambil Rasulullah, cium Hajarul Aswad. Pada saat dia nak ambil Rasulullah, cium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah kelebihan, ini adalah irhas bagi satu orang Nabi. Segala perkara yang pelik-pelik terjadi sebelum kenabian dia panggil irhas. Atau jamak dia irhasat. Kan ada 7 jenis benda pelik Allah berikan dekat atas muka bumi. Ada mu'jizat, ada irhas, ada sihir, ada apa? Istidraj, ada ihanah, ada i'anah. Lagi satu ada karamah. 7. Yang kita doa keramat wali-wali kan. Itu karamah. Itu apa? Karena ini 7 benda pelik Allah jadikan sebelum dia jadi Nabi, itu irhas. Benda pelik. Sebelum dia ambil Rasulullah cium batu keluar, sebelum dia ambil Rasulullah cium batu Hajar Aswad, batu tersebut keluar daripada tempatnya, cium baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali. Kerana batu tu sedar ini adalah ketua segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Halimatus Sa'diyah nak terkejut. Woi, ini bayi bukan sebarang bayi. Dah sampai time susu. Badan dia ada susu? Tak ada. Dia buat apa? Hati mulia juga. Nak juga bagi Rasulullah SAW susu. Dia letak badan dia, dia letak Rasulullah kat badan dia. Belah kanan. Nak kasih Rasulullah minum. Tiba-tiba fadha wa tabaddad. Tiba-tiba kembang dada dia penuh dengan susu. Siapa yang kasih siapa susu sekarang? Siapa yang kasih siapa? Susu. Baginda Rasulullah daripada perut, daripada rahim ibunya. Ibunya tak pernah susah. Rasulullah ada dalam rahimnya. Bahkan saat-saat yang paling bahagia sekali Rasulullah bagi Aminah adalah saat-saat dia mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu sambung lagi cerita, panjang lagi cerita. Masya-Allah 5 minit pun dah habis. Pergi baca sendiri kitab sirah, wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ini Rasulullah simpan dalam hati. Ini Rasulullah simpan dalam hati, insya-Allah selamat dunia akhirat. Kalau kita tengok ada 2 jalur para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Khususnya selepas Nabi Ibrahim, dia pecah kepada 2 jalur. Satu jalur Nabi Ismail, satu jalur Nabi Ishaq. Kita tengok Nabi Ishaq yang dihantar kepada Bani Israel, banyak yang dibunuh. Terbunuh mereka. Tapi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jalur siapa? Nabi Ismail. Apabila nak disembelih, boleh disembelih? Tak boleh. Dan sebelum tu lagi, Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, terbakar? Tak terbakar. Sebelum tu lagi, Nabi Nuh, kapal dia selamat. Padahal banjir, porak-peranda. Kerana ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam dia. Di dalam banyak-banyak Nabi, anaknya Nabi Adam alaihi salam. Yang paling pelik, semua keluar kembar. Yang keturunan Rasulullah SAW itu datang daripada Syith. Itu keluar seorang. Tak keluar kembar. Keluar apa? Keluar seorang sahaja. Lelaki, Syith. Kan? Itu bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap satu daripada aspek kehidupan Rasulullah ajaib. Macam mana satu orang boleh kata Rasulullah itu manusia biasa? Rasulullah itu manusia betul, tetapi bukan biasa. Tak biasa. Rasulullah itu tidak biasa. Dia manusia betul, tetapi yang kata biasa salah. Rasulullah bukan manusia biasa. Rasulullah tak perlu makan minum macam kita.
Rasulullah boleh puasa wisal dan dia larang sahabat-sahabat dia puasa wisal. Dia orang tanya, kenapa ya Rasulullah? Dia kata, aku inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku bila bermalam dengan Tuhanku, aku dapat makan dan minum automatik, bukan macam kamu. Kamu kena makan baru dapat khasiat makanan. Tanamu ainahu wal qalbu la yanam, kata Imam As-Suyuti. Baginda Rasulullah kalau tidur, dia tidur mata sahaja, bukan hati-hati dia tak tidur, hati dia sedar. Kita kalau tidur, tidur mata, hati, telinga semua tidur, habis. Manusia biasa ke Rasulullah? Bukan manusia biasa. Dia manusia betul, tetapi bukan manusia biasa. Dia manusia istimewa, ciptaan khas Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu sedikit sebanyak tentang peringatan kita mengapa kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya suka saya nak khatamkan majlis ini, kita sama-samalah bermarhaban. Boleh? Tambah lagi 3 minit. Kita sama-sama marhaban untuk kita akhiri sesi kita punya perkongsian dan juga dari segi umum majlis-majlis kesemuanya kan. Jadi sama-sama insya-Allah kita berdiri, kita bermarhaban, niat kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. عالم سري وأخفى مستجير
الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عدد تحرير سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, telah kami berkumpul pada hari ini atas dasar mahabbah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, seperti mana kami telah Engkau kumpulkan kami di atas muka bumi ini, maka kumpulkanlah kami bersama-sama dengan baginda di syurga kelak. Ya Allah, di syurga Firdaus al-A'la bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sesungguhnya kami cinta kepada baginda, kami kasih kepada baginda. Akan tetapi kemungkinan kami jahil di dalam banyak perkara. Ya Allah, berikanlah tunjuk ajar kepada kami agar kami dapat meneruskan hidup di dalam keadaan keamanan, kebahagiaan, mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejar ridha-Mu, mengejar mahabbah-Mu, mengejar apa yang Kau mahukan daripada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, sesungguhnya apa ya sahaja daripada dosa kami Engkau ampunkanlah, daripada kecil dan besarnya, yang sengaja yang tidak sengaja yang kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak hajat kami padamu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan sekalian alam. Kami menadah tangan kepadamu agar Engkau mengampuni, agar Engkau menerima segala hajat kami. Ya Allah, agar Engkau menerima segala hajat kami dengan mana cara yang mencari redha-Mu dan mencari syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah kami semua husnul khatimah. Berikanlah kami semua husnul khatimah. Bagilah kami semua husnul khatimah. Ibu bapa kami, panjangkanlah umur mereka, sihat walafiat dalam keadaan bahagia dan selamat. Ya Allah, bagi mereka pula yang telah meninggal dunia daripada ahli keluarga kami, adik-beradik kami, jiran tetangga, para sahabat kami, daripada ahli tabung haji yang pernah kami kerja bersama-sama dengan mereka, Engkau rahmatilah mereka. Ya Allah, ampunilah mereka, luaskan kubur mereka dan berikanlah mereka cahaya di dalam kubur, dan temankanlah dengan teman-teman yang baik. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman syurga dan bukan lubang-lubang api neraka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, sesungguhnya kami meminta daripada Engkau agar akhir kalam hidup kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namutu biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairal jazak diucapkan kepada sahibul fadilah Syekh Imran Angguli Al-Hafiz di atas penyampaian tausiah dan juga pimpinan salawat sebentar tadi. Semoga Allah menerima bacaan salawat kita dan memberkati kita semua insya-Allah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati. Majlis dengan ini menjemput mempersilakan Al-Fadil Ustaz Syarul Azam bin Rozali untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada sahibul fadilah
Syekh Imran Anggolia. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Segalung penghargaan juga terima kasih diucapkan kepada sahibul fadilah Ustaz Syarul Azam bin Razuli di atas penyampaian cenderar hati sebentar tadi. Maka majlis ini menjemput dan mempersilakan Syekh Imran Anggolia untuk bergerak ke bilik VIP untuk jamu ringan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka dengan itu kita akan meneruskan dengan sesi yang seterusnya, iaitu sesi yang terakhir, iaitu perasmian penutupan seminar kaunseling Tazkiyatun Nafs tahun 2022 yang akan bermula sebentar sahaja lagi insya-Allah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Maka dengan itu majlis ingin menjemput, persilakan yang berbahagia, majlis menjemput dan persilakan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Amir bin Awang untuk mengambil tempat di hadapan, dan majlis turut menjemput dan persilakan yang berusaha Dr. Zaharin bin Mat Zahir untuk mengambil tempat di hadapan sepada dengan majlis penutupan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sidang